Muay Thai. Teparit Portawat Chai dari Thailand muncul juara baru Muay Thai dunia kategori lightweight apabila dia menewaskan lawan senegaranya Tapaya Sid. Teparit menang tipis mengatasi Tapaya yang juga juara bertahan dengan kiraan mata 147-144. Perlawanan berlangsung di atas kapal persiaran mewah Superstar Leo hujung minggu lalu. Ini kali pertama pertandingan seumpama ini dijalankan di tengah-tengah lautan dan dianjurkan promotor dari Malaysia, Diversified Promotion and Services Sendirian Berhad. Tapaya yang hadir mempertahankan gelarannya menghadapi saingan daripada lawan senegaranya, Teparit. Perlawanan nyata hebat dengan kedua-dua peserta saling berbalas serangan. Berbekalkan reputasi 91 kemenangan, Tapaya gagah pada awal perlawanan. Bagaimanapun, Teparit yang juga juara Muay Thai Raj Chadumnan bertindak bijak menutup kelemahannya dengan bertahan sambil melakukan serangan tepat. Selepas 5 pusingan, kemenangan berpihak kepada Teparit yang mengumpul 147 mata mengatasi Tapaya dengan 3 mata. Selain pertandingan merebut gelaran juara dunia, beberapa pertandingan kategori lain turut diadakan. Antaranya pertandingan pertunjukan Muay Thai wanita kategori flyweight. Pertandingan ini disertai peserta Muay Thai dari Thailand dan Jepun. Lightweight Muay Thai dunia kali kedua agak luar biasa penganjurannya. Selepas diadakan di Genting Highland, pertarungan kali ini berlangsung di atas kapal persiaran mewah Superstar Leo. Malam ini kita berkongsi pengalaman dengan wartawan Azri Muklas yang turut mengikuti pelayaran Superstar Leo menyaksikan pertarungan itu. Ini kali pertama pertandingan seumpama ini dijalankan di tengah-tengah lautan yang dianjurkan promotor dari Malaysia, Diversified Promotion and Services Sendirian Berhad, DPS. Penganjuran kejohanan di samudera luas juga dianggap mencabar kepada DPS. Lebih 75 orang delegasi kami, jadi kami perlu ada suatu rancangan yang baiklah untuk memastikan semua akan hadir dan semua akan naik atas kapal pada serentaknya. Bahang perebutan kejuaraan mula dirasai dengan pemasangan gelanggang pertarungan. Penganjur juga menyediakan pegawai perubatan untuk memastikan tahap kesihatan peserta yang akan bertarung. Superstar Leo, antara 10 kapal penumpang terbesar di dunia, memiliki segala-galanya daripada ruang teater yang luas hingga kemudahan perubatan. Dan tibalah saat yang dinantikan. Tapaya Sido hadir mempertahankan gelarannya menghadapi saingan daripada lawan senegara Teparit Portawat Chai. Perlawanan nyata hebat dengan kedua peserta saling berbalas serangan. Berbekalkan reputasi 91 kemenangan, Tapaya gagah pada awal perlawanan. Bagaimanapun, Teparit yang juga juara Muay Thai, Raj Chadumnan, bertindak bijak menutup kelemahannya dengan bertahan sambil melakukan serangan tepat. Selepas 5 pusingan, kemenangan berpihak kepada Teparit yang mengumpul 147 mata mengatasi Tapaya dengan 3 mata. รู้สึกดีใจมากครับที่ได้มาชกชิงแชมเปี้ยนที่สิงคโปร์หรือมาเลย์ ก็รู้สึกเสียใจกับการที่ต้องแพ้นะแต่ว่าการกีฬามีแพ้มีชนะกรรมการก็ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วครับ Selain pertandingan merebut gelaran juara dunia, beberapa pertandingan kategori lain turut diadakan. Antaranya pertandingan pertunjukan Muay Thai wanita kategori flyweight. Pertandingan ini disertai peserta Muay Thai dari Thailand dan Jepun. Portawat Chai from Thailand is the new Muay Thai world champion in the lightweight category after beating compatriot Tapaya Sitor. Teparit had a narrow victory over the defending champion Tapaya, winning 147 to 144. In the match held on board one of the biggest cruise ships in the world, the Superstar Leo, Teparit gave Tapaya his all to grab the title of world champion in the lightweight category. Tapaya, who is reputed to have won 91 Muay Thai matches, tried his best to hold on to his crown, but Teparit proved too difficult to beat. With the ability to maintain his strength throughout the game, coupled with quick successive shots that hit the mark, Teparit showed his opponent why he deserved the title. He collected 147 points, 3 points ahead of Tapaya after the 5th round. รู้สึกดีใจมากครับ
tangan menghayun, kaki melibas, gerak perlu tangkas, serangan perlu dibalas. Tiada ruang mengundur, tiada tempat berpaut. Hanya kekuatan dan kecekalan pengukur kemenangan. Sukan Muay Thai kini giat disebarkan ke serata dunia. Baru-baru ini jaguh Muay Thai datang ke Malaysia untuk mengadakan pertunjukan dan perlawanan amatur merebut gelaran lightweight dunia. Kunjungan kumpulan peninju Thailand ini antara siri promosi antarabangsa untuk mendapat pengiktirafan bagi sukan Muay Thai. Selain perlawanan pertunjukan, tumpuan utama adalah perebutan kejuaraan lightweight amatur Majlis Muay Thai sedunia. Seperti perlawanan tinju, sukan Muay Thai juga akan menggunakan gelanggang bertaraf antarabangsa berukuran 7.3 meter persegi yang diiktiraf Majlis Muay Thai Sedunia atau WMTC. Peninju dan jurulatih memeriksa keadaan gelanggang agar sempurna sebelum perlawanan berlangsung. Ketika sesi latihan lagi, teknik dan taktik setiap peserta dapat dilihat. Di dalam perlawanan, 4 elemen utama serangan dibenarkan, iaitu penumbuk, siku, lutut dan tendangan. Serangan siku dan lutut ke arah tubuh lawan adalah teknik mengutip markah yang membezakan Muay Thai daripada kebanyakan sukan seni pertahanan diri yang lain. Bagi mengelak terus menjadi mangsa serangan, peninju juga harus mempertahankan diri. Teknik tendangan kaki ke perut misalnya bertujuan menghalang lawan daripada menghampiri. Teknik Tai Cheng pula bermaksud serangan ke bahagian leher, tendangan ke kaki lawan juga antara corak serangan digemari. Selain itu, serangan lutut ke bahagian pinggang lawan dipanggil kau. Lawan akan diserang dengan pukulan bertubi-tubi sehingga tiada berpeluang bertindak balas. Sebelum perlawanan, setiap peninju perlu melalui pemeriksaan kesihatan. Ini bertujuan mengelakkan berlakunya kecederaan atau musibah akibat tidak cergas. Pemeriksaan mata misalnya memastikan seluruh bahagian saraf kepala sihat dan mampu untuk bertarung. Badan diperiksa untuk memastikan tiada kecederaan dalaman dan memastikan peredaran nafas berjalan lancar. Kekuatan otot juga diperiksa untuk mengelak kekejangan. Peringkat terakhir pemeriksaan ialah menimbang berat badan. Ini bertujuan memastikan setiap peninju mempunyai kelas berat sama dengan peninju lain. Perlawanan utama di Genting Highlands membabitkan juara bertahan Tupaya Sit O 22 tahun bertemu pencabar Pan Mongkol Kerry Boy 29 tahun untuk perlawanan amatur kelas lightweight. Kedua-dua peninju mempunyai rekod yang agak cemerlang dalam perlawanan mereka sebelum ini. Di dalam bilik persalinan, suasananya tidak banyak berbeza berbanding sukan tinju biasa. Peninju Muay Thai juga memakai sarung tangan tinju. Bagaimanapun, kasut tidak dipakai kerana di dalam sukan ini kaki turut menjadi alat serangan. Di dalam bilik ini juga, jurulatih memberikan pesanan strategi terakhir sebelum perlawanan. Namun Muay Thai tidak sempurna jika peninju tidak melakukan amalan tradisi. Jika tengkolok adalah mercu keberanian kepada pesilat, bagi Muay Thai, mongkun atau hiasan kepala akan dipakai sebagai tanda kepahlawanan sebelum ke gelanggang. Sudah menjadi satu kemestian sejak 2000 tahun yang lalu. Muzik Muay Thai akan dimainkan sebelum dan semasa perlawanan dimulakan. Ini bertujuan untuk mewujudkan perasaan tenang pada peninju dan sebaliknya tidak gentar kepada pihak lawan. Peninju pula bila memasuki gelanggang akan melakukan sembah tari sebagai tanda hormat kepada hadirin. Ia turut berfungsi sebagai amaran kepada pihak lawan agar tidak memandang rendah keupayaan masing-masing. Setiap sembah tari ini harus mengikuti alunan muzik dan setiap pergerakan membawa erti tersendiri. Persembahan berterusan ada kalanya sehingga 30 minit. Apa yang pasti, bagi peninju, sembah tari membabitkan gerak tumbuk angin
dapat memanaskan badan agar keseimbangan dan kelenturan badan dipraktikkan sebelum perlawanan. Masa bagi setiap pusingan adalah 3 minit dan rehat 2 minit. Pada kebiasaan, setiap perlawanan akan berlangsung hanya 5 pusingan. Bagi setiap perlawanan, sama ada amatur atau profesional, pengadil utama akan berada di dalam gelanggang dengan diperhatikan 2 pengadil di luar gelanggang. Ini kerana sukan Muay Thai mempunyai banyak teknik dan serangan yang memerlukan pemerhatian teliti dan tajam. Sistem pemarkahan diberi berdasarkan serangan yang dilakukan dengan tumbukan, menyiku, hentaman lutut dan menendang. Jika sering terjadi knockdown atau peninju tumbang dan kecederaan teruk, pengadil berhak menamatkan perlawanan. Pergelutan dengan pukulan keras siku, lutut dan kaki menyebabkan ada yang mengatakan Muay Thai sukan yang berbahaya. Kalau kita lihat dari kasarnya, memang kita lihat Muay Thai ini satu permainan yang menggunakan tumbuk, siku, kaki dan lutut kan. Jadi kita, tapi bila kita lihat dengan mendalam, Muay Thai ini adalah suatu seni pertahankan diri yang sangat natural pada diri kita lah. Tak perlu kita nak ada benda-benda kan seperti kayu ke apa kan. Jadi hanya dengan apa yang ada semula jadi kita ni, kita boleh gunakan pertahankan diri kita. Lebih-lebih lagi bagi wanita-wanita yang sekarang mungkin mendapat cabaran daripada mereka bekerja lewat malam ke apa. Jadi kalau ada seni-seni ini mungkin boleh mempertahankan diri dengan lebih senang. Di Malaysia, ada usaha dilakukan untuk menjadikan Muay Thai popular. Basically, persatuan-persatuan sudah wujud di Malaysia ni. Persatuan amateur boxing, persatuan Muay Thai. Tapi buat masa ni di Malaysia masih peringkat amateur lah. Belum ada lagi suatu haluan kepada peringkat profesional. Jadi kita pun telah memperkenalkan tinju begitu lama kan. Jadi mungkin kita perlu satu decision di sini supaya kita dapat convert kita punya boxer ni daripada amateur kepada profesional lah. Jadi itu harapan kita. Sebagai tetangga negara kelahiran Muay Thai, ramai yang mengenali sukan ini di Malaysia. Namun penyertaan aktif masih di tahap amatur, terutama di bahagian utara Semenanjung. Kebanyakan tenaga pengajar sukan ini adalah mereka yang pernah belajar dan menyertai perlawanan di negara jiran. Di Lembah Kelang misalnya, ada sebuah kelab Muay Thai semakin menempah nama sebagai pusat latihan. Sambutan Muay Thai ni di Malaysia ni mungkin kurang dapat sambutan lah kan, disebabkan kurang pertunjukan, kurang pertandingan, lagi tempat-tempat pun kurang nak buka persatuan Muay Thai ni di bawah gabungan kami. Jadi cakap apa, perkembangan tu masih terhad lagi lah disebabkan banyak orang belum tahu tentang pertahanan diri Muay Thai. Kelab yang berusia 4 tahun ini mula mendapat perhatian Majlis Sukan Selangor untuk bantuan penyediaan tempat latihan yang lebih praktikal dan bersistematik. Tanpa usaha yang lebih tersusun dan profesional, sukar untuk negara menghasilkan jaguh setanding peninju-peninju Thailand ini. Tupaya yang semakin terdesak akhirnya menggunakan teknik kegemarannya yang cukup digeruni lawan. Perlawanan antara dua jaguh ini begitu sengit. Ternyata Paman Kol yang berseluar biru bersungguh-sungguh ingin merampas gelaran juara daripada Tupaya. Paman Kol jelas tergugat akibat kecederaan di pipinya. Kecederaan seperti ini suatu perkara biasa bagi peninju Muay Thai. Ini kerana siku seperti juga lutut dan kaki tidak diwajibkan memakai pelapik pelindung. Akhirnya Paman Kol tumbang. Di peringkat ini, Paman Kol sudah tidak secergas pusingan sebelumnya. Dia gagal meneruskan perlawanan.
Kejuaraan amatur sedunia bahagian lightweight berjaya dipertahankan Tupaya hasil teknik penggunaan sikunya yang terkenal. Namun penggunaan siku, lutut dan kaki sehingga mengakibatkan pendarahan menjadi isu yang menghalang perkembangan Muay Thai di peringkat Olimpik. Now it's international already for professional fight because we have the title fight, and not only in Asia, we have the champion from Australia, champion from Finland, England, Italy, and the others. I think Switzerland and Holland, in Japan. It came on changing the world, but for amateur, we need protection. We need the head guards, we need body protection, we need the elbow protection, and also the knee pad in order that the boxers will not receive any cut, no blood, and they will not any for security for the boxer as well. Dengan beberapa perubahan, harapan untuk Muay Thai menjadi acara di Sukan Olimpik semakin cerah. Jika Malaysia ingin menguasai peninju-peninju Thai nanti, usaha perlu bermula dari sekarang.